Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah, ini pertama kali saya sampai dekat sini. Saya ucap ribuan terima kasih kepada ahli tata kuasa, pengurusi, Bilal, Tok Imam dan para ahli jemaah sekalian. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Faizal Husni bin Haji Arsyad daripada Bandar Baru Bangi. Berkhidmat sebagai Setiausaha Masjid Al-Um di Bandar Baru Bangi, masjid yang kedua dekat Bandar Baru Bangi. Ada dua dia, satu Masjid Al-Sanah yang hijau tu, satu lagi Masjid Al-Um Bandar Baru Bangi, dan masih lagi belajar di peringkat PhD di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, UIS. Dia selalu jalan ni sebenarnya, cuma tak pernah singgah surau ni je. Jalan dia dah biasa dah. Jadi bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dia dapat kita sama-sama pada pagi ini mengisi waktu cuti ini dengan majlis-majlis ilmu, kerana majlis inilah yang paling mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, tajuk diberikan bagaimana menghadapi ujian Allah. Tuan-tuan Allah, tajuk ni pandai betul surah pilih. Sebenarnya jawapan semua ada dekat sini. Jawapan memang ada. Kitab ini adalah kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah. Memang saya biasa bawa pergi ke kuliah. Di antara wasiat-wasiat Imam Ibnu Qudamah ni ada banyak. Pertama ialah Imam Ibnu Qudamah menyatakan wasiat yang pertama saja ialah bersegeralah beramal. Kerana dalam bersegera beramal ada 4 peringatan yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman-firman Allah. Yang pertama, apabila manusia telah meninggal dunia, manusia apabila telah dimasukkan ke dalam kubur, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Yang kedua, apabila manusia telah dimasukkan ke dalam syurga Allah, manusia juga akan mohon, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Padahal syurga itulah yang kita impikan. Dan bagaimana pula diceritakan bahawasanya penghuni syurga minta kembali ke bumi. Yang ketiga, apabila manusia telah dimasukkan ke dalam kubur, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Dan yang keempat, apabila manusia menghadapi sakaratul maut, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lewatkanlah kematian kami. Yang keempat ni ada kaitan. Pertama, disebabkan cabaran harta. Disebabkan harta kamu mohon kepada Allah untuk dilewatkan kematian, untuk kamu bersedekah. Kemudian wasiat yang kedua, Imam Ibnu Qudamah mengumpamakan kita semua ni hidup di atas muka bumi Allah. Dia memberikan satu perumpamaan bahawasanya kita semua duduk dalam sebuah kapal dan saya jadi ketua di dalam kapal tersebut. Kita duduk dalam kapal tersebut tanpa ada dosa. Semuanya bersih suci seperti baru dilahirkan. Dan apabila kapal ini berjalan menghadap ilahi, kapal ini terdampar di sebuah pulau. Diberikan kebenaran, wahai anak-anak kapal, kita boleh turun dekat pulau ni, tetapi hanya 1 malam sahaja. Apabila para jemaah semua turun di pulau tersebut, manusia terpecah kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mengikut perintah. Golongan yang kedua, golongan yang dilalaikan. Golongan yang ketiga, golongan yang melakukan kerosakan di pulau tersebut. Elok-elok kita ni semua jadi satu golongan yang tidak berdosa. Apabila turun di pulau tersebut, pecah kepada 3 golongan. Itulah dunia. Kemudian wasiat yang seterusnya, 4 perkara apabila kamu lakukan, Allah hapuskan amalan kamu tanpa kamu sedari. Penat aja beribadat. Daripada rumah bangun, kunci jam, pergi solat berjemaah, konon-konon nak dapatkan 27 kali ganda pahala. Tiba-tiba Allah padamkan amalan kamu. Kan penat namanya.
Pertama dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, apabila kamu beramal ada perasaan riya, Allah hapuskan amalan kamu. Yang kedua, apabila kamu beramal kamu ada perasaan ujub, Allah hapuskan amalan kamu. Yang ketiga, apabila kamu beramal dalam masa yang sama kamu menghina orang, mencaci orang, memerli orang, kutuk orang sebelah, Allah hapuskan amalan kamu. Dan yang keempat, apabila kamu beramal, amalan itu menyalahi sunnah, juga akan terjejas amalan kamu. Wasiat yang seterusnya ialah amalan-amalan yang kita buat supaya sebenarnya kita hidup di atas muka bumi Allah ini semua adalah cabaran semata-mata. Bagaimana kita nak menghadapi cabaran semua ini, kita boleh ulas sedikit isi kandungan kitab ini. Tuan-tuan dan Allah, pada malam pula, ada pagi dah, selalu malam. Pada pagi yang mulia ini, saya nak berkongsi dengan para jemaah. Kita kongsi pada wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama menyatakan bahawasanya ada 4 perkara ketika itu manusia minta dikembalikan ke muka bumi. Padahal Allah dah masukkan kamu ke dalam syurga yang penuh nikmat. Kenapa kamu minta juga untuk dikembalikan ke muka bumi? Kerana hanya di muka bumi saja amalan kamu masih diterima. Selepas nyawa kamu dicabut, tiada lagi amalan melainkan 3 perkara: doa, anak yang soleh, sedekah jariah. Lagi terlupa pun kan, ilmu yang dimanfaatkan. Selalu jemaah tanya, Ustaz, anak tak kahwin lagi, macam mana? Itu dah tak dapat dah. Yang kedua, Ustaz, sedekah, insya-Allah boleh sedekah. Yang ketiga, ilmu. Tak ada Ustaz, ilmu tak ada peluang nak mengajar. Ilmu inilah yang orang salah faham. Apabila kamu ada seorang anak, didiklah anak kamu untuk solat. Selagi mana dia solat, berpanjanganlah pahala kamu. Selagi mana kamu ada anak, didiklah dia membaca Quran. Selagi mana dia boleh membaca Al-Quran, berpanjanganlah amalan kamu. Dan dia pula ajar kepada orang lain. Tapi kita silap, kita hantar tok guru tu yang dapat pahala. Kita nak, tak apa, tok guru hebat boleh ajar. Apa salahnya kita ajar walaupun sedikit, asalkan ada sumbangan kita kepada anak tersebut. Kalau dah jadi atuk, cucu-cucu tu kita rembat. Kata kau tak jaga, biar cucu tu aku jaga, kalau boleh. Jadi itu di antaranya peluang kita kena ambil, jangan kita lepaskan peluang. Baik, saya kongsi dengan para jemaah tentang wasiat yang pertama ini, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, dan seterusnya boleh menjawab persoalan, iaitu bagaimana kita nak menghadapi ujian yang ada. Terutamanya pada pagi ini tuan-tuan, ujian yang saya nak kongsikan bukannya banjir. Ujian itu adalah harta kamu. Wang duit yang ada dalam poket kamu ini sebagai salah satu ujian daripada Allah. Bukannya untuk dibangga-banggakan, kerana setiap pembelajaran kamu akan ditanya oleh Allah di manakah kamu belanjakan wang-wang tersebut. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab wasiat beliau, iaitu tentang wasiat yang pertama. Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahawasanya dunia ini dijadikan adalah tempat bercita-citanya ahli-ahli syurga ataupun ahli-ahli neraka. Kamu nak masuk dalam neraka Allah, kamu kena pasang cita-cita di atas muka bumi ini. Kamu bercita-cita nak masuk syurga Allah, kamu kena pasang cita-cita kamu di atas muka bumi ini. Kamu nak masuk neraka Allah, kamu kena lakukan sesuatu. Kamu nak masuk syurga Allah juga, kamu kena lakukan sesuatu. Dia tidak akan jadi secara automatik. Perlu lakukan sesuatu di atas muka bumi Allah ini seketika mana kamu masih hidup. Tuan-tuan, cita-cita kena ada. Dulu pasal cita-cita ni tuan-tuan, masa sekolah, cikgu tanya, semua dah ada cita-cita, saya pun muda sebab saya tak tahu apa itu cita-cita. Jadi bila seorang ni jadi polis, seorang ni jadi askar, semua ni saya cakap, cikgu saya nak jadi bomber je. Cikgu puji tuan-tuan. Bagus. Saya pun balik rumah cakap ke mak, tadi cikgu tanya cita-cita, abang cakap lah cita-cita nak jadi bomber. Mak pun puji tuan-tuan. Kebetulan kakak saya kat sebelah, dia kata kau gila, kau terbakar, mak tak kenal. Menangis tuan-tuan ketika tu, menangis, cakap tak nak jadi. Besok tunggu pergi sekolah ni, pergi sekolah cakap cikgu saya tak nak jadi bomber. Pasal apa? Nanti terbakar, mati, mak tak kenal. Itu cita-cita budak-budak. Tetapi pada pagi ini cita-cita kita ni ialah apabila kita nak ke mana sekalipun, pasanglah cita-cita kamu ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah. Dan Imam Ibnu Qudamah meletakkan ayat pertama sebagai dalil yang mengatakan bahawasanya apabila kamu telah masuk dalam neraka Allah, pasti kamu akan mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke muka bumi. Allah berfirman dalam menceritakan kisah ahli neraka, surah Fatir ayat 37. Wa hum yastarifuna fiha
Rabbana ahrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, ila akhir hayat, yang bermaksud, dan mereka itu menjerit-jerit di dalam neraka sambil berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke atas muka bumi, kami akan lakukan sesuatu amalan yang kami tidak pernah lakukan sebelum ini, dan jadilah kami orang-orang yang beriman. Ayat ini menyatakan bahawa sesungguhnya apabila manusia telah dimasukkan ke dalam neraka Allah, manusia akan mohon untuk dikembalikan. Kerana ketika ini tiada lagi permohonan manusia yang akan ditunaikan oleh Allah. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah meletakkan surah Al-An'am ayat ke-27. Walau taru iz waqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunal mu'minin, yang bermaksud, dan apabila ahli-ahli bakal neraka ini dihadapkan di hadapan neraka, pada ketika itu mereka mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi, kami tidak akan menafikan ayat-ayat keterangan kamu, dan jadilah kami orang-orang yang beriman. Surah Al-An'am ini ayat ke-27 menyatakan bahawasanya manusia belum lagi dimasukkan ke dalam neraka Allah, hanya dihadapkan di hadapan neraka, ditontonkan neraka tersebut, sudah mohon kepada Allah untuk dikembalikan, belum lagi masuk ke dalam neraka Allah. Dua ayat ini menjadi dalil dalam kitab Wasat Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahawasanya manusia akan mohon kepada Allah untuk beribadat, untuk beramal, kerana ketika mereka duduk di atas muka bumi Allah, mereka lalai, mereka tidak lakukan, mereka melewat-lewatkan dalam beramal. Ketika inilah penyesalan mereka, dan mereka tidak akan dikembalikan oleh Allah ke muka bumi. Sebelum itu ada lagi ayat lain, yaitu ayat surah As-Sajdah ayat ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinu, yang selalu kita baca, tuan-tuan. Ayat ini ayat Sajdah ayat yang ke-12 menyatakan bahawasanya, wahai Tuhan kami, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, nescaya kami akan lakukan perkara-perkara kebaikan. Ayat ini mengatakan bahawasanya apabila kamu telah dikumpul di padang mahsyar, ketika itu kamu diperlihatkan syurga dan neraka, ketika itu kamu mohon kepada Allah untuk dikembalikan, belum lagi masuk dalam neraka Allah, belum. Apabila kamu dibangkitkan, kamu dikumpulkan, pada ketika itu kamu dah melihat, kamu dah mendengar, kamu mohon kepada Allah untuk kembali ke muka bumi, permohonan kamu tidak akan ditunaikan. Kemudian barulah sampai ketika Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 23, dan pada hari itu kamu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu jugalah manusia tersedar bahawasanya semua permintaan tidak akan ditunaikan. Baru nak sedar, ketika hidup di atas muka bumi dilalaikan, ketika hidup di atas muka bumi dia bergembira, dia berseronok, dia menangguh-nangguhkan amalan. Ketika ini dia berkata, ya Allah, aku baru sedar, ya Allah. Kesedaran kamu tidak akan dapat membantu kamu ketika itu, kerana semua telah amalan-amalan kamu telah diputuskan, dan tiada yang boleh membantu kamu kecuali amalan yang kamu buat ketika mana kamu buat di atas muka bumi Allah. Kemudian sebelum itu juga Allah dah berikan peringatan kepada manusia dalam surah Az-Zumar ayat 58. Jangan akan ada orang-orang di antara kala kamu minta kepada Allah untuk dikembalikan. Allah bagi tahu, jangan ada di kalangan kamu yang mana ketika itu akan mohon kepadaku untuk dikembalikan ke muka bumi. Allah dah bagi tahu dah, akan ada, memang ada lah. Sebab ayat seterusnya mengatakan bahawasanya manusia minta kepada Allah untuk dikembalikan. Jadi kita lihat satu persatu. Daripada padang mahsyar kita dah minta kepada Allah untuk dikembalikan. Lalu kita apabila kita dituju masuk ke neraka Allah, bila lihat api neraka, kita mohon kepada Allah untuk dikembalikan. Dan yang ketiga, apabila kita masuk dalam neraka Allah, juga kita minta dikembalikan. Dan ketika ini di dalam tafsir tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahawasanya manusia tidak akan dikembalikan ke muka bumi, kerana Allah mengatakan sekiranya manusia ini dikembalikan ke muka bumi, dia pasti melakukan kerosakan, dia pasti melakukan kesyirikan, dia tidak akan berubah seperti mana perangainya sebelum dia masukkan di dalam neraka Allah. Manusia tak berubah, dan sebab itulah manusia tidak akan dikembalikan. Dan apabila kita lihat
Dalam surah Al-An'am ayat ke-20 tadi, 27, yang mengatakan bahawasanya apabila manusia telah dimasukkan ke dalam neraka Allah, manusia akan mohon kepada Allah untuk dikembalikan. Sesungguhnya dalam kitab Tafsir Al-Muni mengatakan bahawasanya apabila manusia ini diseksa di dalam api neraka, ada 3 perkara. Pertama, manusia tidak akan dimatikan untuk kali yang kedua. Yang kedua, apabila kulit-kulit manusia terbakar, isi-isi terbakar sehingga menampakkan tulang, Allah gantikan dengan isi yang baru, kulit yang baru, supaya tidak mengurangkan sedikit pun kesakitan yang kamu perlu rasai. Dan yang ketiga, apabila api neraka itu padam, dinyalakan api neraka untuk yang seterusnya. Nyalaan itu adalah lebih hebat daripada nyalaan yang sebelumnya, yang pada ketika itu kamu merasakan nyalaan itu adalah nyalaan yang terbaru, dan ia tidak pedih seperti nyalaan yang lama. Sebenarnya nyalaan yang baru itu lebih pedih daripada nyalaan yang sebelumnya. Dan dinyatakan juga apabila kamu telah dihantar ke dalam neraka tersebut, malaikat Zabaniah akan mengambil kamu. Malaikat Zabaniah ini dinyatakan dalam surah Ad-Duhan ayat 47, Huzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Datangnya kamu ke dalam neraka tersebut, malaikat Zabaniah akan pegang kamu, mengheret kamu sehinggalah ke tengah-tengah neraka Jahanam. Dan pada ketika itu kamu dituang dengan satu air yang begitu panas. Dan mengikut kitab tafsir mengatakan ia adalah cecair besi yang telah dileburkan lalu dituang di dalam mulut manusia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam mana nak lari? Dan pada ketika itu manusia meraung-raung minta pertolongan, dan akhirnya manusia tidak dapat pertolongan. Manusia mohon kepada Allah untuk dikembalikan Allah Ta'ala. Manusia akan pergi kepada malaikat Malik dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Wanadu ya Malik liyadi alaina rabbuka qala innakum makisun. Wahai malaikat Malik, bagi tahu kepada Tuhan kamu, matikan kami tak larat dengan siksaan ini. Lalu malaikat Malik mengatakan, kekallah kamu duduk dalam neraka ini. Apabila manusia terus-terus diseksa, manusia akan mohon pula kepada malaikat yang menyeksa. Wahai malaikat, bagi tahu kepada Tuhan kamu, rehatkan kami walaupun 1 hari. Ketika itu kamu tidak akan direhatkan. Kemudian pula ahli-ahli neraka ini akan mohon kepada penghuni syurga. Wahai penghuni syurga, berilah kami minuman, berilah kami makanan yang ada di sisi kamu. Lalu penghuni syurga mengatakan, sesungguhnya kamu diharamkan untuk mendapat bantuan daripada kami. Dah tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain manusia boleh selamat daripada neraka Allah. Sebab itulah di dalam dinyatakan di dalam Al-Quran, yang akan menyiksa manusia ini adalah manusia yang kasar. Malaikat yang kasar, malaikat yang sentiasa mengikut perintah Allah. Manusia ini tidak sesekali akan dilalaikan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, yaitu ya ayyuhallazina amanu fu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah keluargamu dan peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada bahan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan dinyatakan pula malaikat-malaikat yang menjaganya adalah malaikat yang kasar, malaikat yang tidak ada perikemanusiaan, malaikat yang sentiasa perintah pada perintah Allah. Malaikat ini akan ikut segala-galanya. Malaikat inilah yang akan menyiksa kita di dalam akhirat kelak. Jadi bila kita lihat tidak ada jalan lain. Sebab itu wasiat yang pertama, Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahawasanya kamu apabila duduk dalam neraka Allah, kamu akan mohon kepada Allah untuk dikembalikan. Dikembalikan kerana kamu nak beribadat, dikembalikan kerana kamu nak menambah amalan-amalan kamu. Tetapi ketika mana kamu hidup dahulu, kamu melengah-lengahkan masa untuk beribadat. Jadi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan Allah, kita masih hidup di atas muka bumi Allah. Kita masih diberikan pernafasan, kita masih berikan pintu taubat, semua boleh buat. Tetapi kalau kita tidak gunakan masa yang ada pada ketika ini, kita akan menyesal seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ahli-ahli syurga juga minta kepada Allah untuk dikembalikan. Bukankah syurga itu yang kita impikan? Tetapi bila diberitahu bahawasanya ahli syurga juga minta kembali di muka bumi, bagi kita pelik. Adakah benar?
seperti mana yang diriwayatkan di dalam kitab ini. Daripada Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesungguhnya roh para syuhada berterbangan seperti burung hijau di dalam syurga Allah. Roh orang-orang mati syahid ini, dia akan masuk dalam syurga Allah dan dia akan berterbangan. Lalu roh ini dia akan berterbangan secara berkumpulan dan hinggap di salah satu lampu arasy Allah. Kemudian Allah menzahirkan zatnya. Allah berkata kepada roh-roh ini, wahai ahli syurga, apakah engkau telah menikmati apa yang telah dijanjikan? Lalu roh-roh ini berkata, ya Allah, syurga yang kami dapat ini, nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga ini tidak pernah terlintas di fikiran kami ketika mana kami hidup di atas muka bumi. Sedikit pun tidak ada yang sama seperti apa yang kami fikirkan ketika mana kami hidup di atas muka bumi dengan apa yang ada di hadapan kami. Itulah kehebatan dunia. Itulah kehebatan syurga. Lalu pada ketika waktu Allah mengatakan, wahai ahli-ahli syurga, sekiranya kamu diberi peluang minta sesuatu, apa yang kamu nak minta? Lalu roh para syuhada ini mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, hantarkan kembali kami ke muka bumi untuk kami berjihad lagi sekali, beramal lagi sekali, dan kami dimasukkan semula di dalam syurga ini dengan rahmat dan nikmat yang bertambah lagi hebat daripada apa yang kami dapat. Manusia pada ketika ini diminta kembali ke muka bumi untuk beramal, untuk menambahkan amalan-amalan supaya dimasukkan semula di dalam syurga ini dengan nikmat yang bertambah. Pada ketika ini tuan-tuan, nikmat yang ada itu dah hebat, tapi manusia nak lebih hebat. Perkara ini juga dijelaskan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani dia menyatakan bahawasanya syurga ini ada beberapa tingkat. Dan dalam riwayat lain mengatakan syurga ini ada sampai 100 tingkat. Dan setiap tingkat ini Allah meletakkan hamba-hambanya yang beramal soleh mengikut amalan-amalannya. Sekiranya amalan kamu banyak, kamu akan ditempatkan di mana patut yang kamu tempatkan. Itulah tingkatan-tingkatan syurga. Dan Imam At-Tabrani menyatakan bahawasanya penghuni syurga di tingkat yang paling bawah menyatakan bahawasanya, ya Allah, walaupun syurga ini paling bawah ketika ini, nikmat yang kami terima memang hebat, tidak pernah terlintas di fikiran kami ini yang kami dapat. Tetapi pada ketika itu mereka terhidu satu haruman. Lalu mereka mencari, mana datang haruman ini? Selama kami duduk di syurga ini, kami tak pernah bau pun haruman ini. Mereka mencari dan akhirnya tak jumpa. Lalu mereka memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, bantu kami, bagi tahu kami mana datangnya haruman ini. Malaikat Jibril menyatakan, sebenarnya haruman yang kamu bau ini adalah setitis haruman yang jatuh daripada penghuni syurga di tingkat atas. Ya Allah, apa yang kami dapat ini rupanya ada orang dapat lebih hebat. Lalu penghuni syurga ini bertanya, wahai Jibril, apakah amalan mereka sehingga mereka dimasukkan di syurga di tingkat atas? Lalu Jibril mengatakan, wahai penghuni syurga, amalan mereka sama seperti kamu. Tetapi ketika mana mereka hidup, mereka melebihkan zikrullah kepada Allah, puji-pujian kepada Allah. Disebabkan itu mereka dimasukkan pada syurga di atas kamu. Lalu penghuni syurga ini berkata, ya Allah, wahai Jibril, beritahu kepada Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi agar kami beribadat, agar kami berzikir, agar kami tambah pujian-pujian kepada Tuhan kami, dan kami dimasukkan ke dalam syurga di tingkat atas. Ini juga menandakan bahawasanya manusia akan cuba kembali ke muka bumi untuk menambah amalan walaupun telah memperoleh syurga Allah. Tuan-tuan, agak-agak kita macam mana tuan-tuan? Sebab apa? Hanya amalan di atas muka bumi yang akan menetapkan di manakah kedudukan kita. Tuan-tuan bagi Allah, di antaranya juga Rasulullah SAW bersabda, penghuni syurga akan melihat penghuni syurga di atasnya sebagaimana mereka melihat bintang yang bergemerlapan yang akan turun daripada cakrawala, baik daripada barat ataupun timur. Rasulullah juga dah bagi tahu bahawasanya kamu apabila duduk di dalam syurga nanti, kamu akan nampak orang lain di atas kamu yang mana orang itu lebih hebat daripada kamu. Ketika ini kamu kata, ya Allah, kenapalah aku tak beramal ketika mana aku hidup di atas muka bumi? Pada ketika ini kamu tidak boleh beramal dah, dan tiada lagi amalan pada ketika itu. Kamu akan dapat apa yang kamu kerjakan di atas
muka bumi Allah. Itu di antaranya tuan-tuan. Dan dinyatakan dekat sini ada beberapa tingkat, dan paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dan setiap syurga ini dinyatakan kriteria penghuninya. Dan salah satu kriteria penghuninya ialah apabila seseorang yang menghadapi dugaan yang hebat ketika mana hidup di atas muka bumi Allah, di atas dugaan tersebut, dia harungi dugaan tersebut tanpa sedikit pun menyalahkan Allah. Salah satu pintu syurga yang akan dimasukkan di dalamnya ialah, saya lupa apa nama syurga tu, syurga Darul Muqammah, iaitu yang di penghuninya ialah yang dahulu diuji dengan hebat di atas muka bumi Allah, tetapi sedikit pun dia tidak menyalahkan Allah. Jadi tuan-tuan, dugaan itu apabila kita dapat hadapi, Allah balas dia dengan syurga yang bernama syurga Darul Muqammah. Itu di antaranya. Dan kita lihat di antaranya tuan-tuan, di dalam syurga nanti ada beberapa perkara yang mungkin boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Penghuni-penghuni syurga ni akan berkumpul macam kita berkumpul. Mereka akan berborak-borak dan mereka akan menceritakan pengalaman mereka ketika mana mereka hidup di atas muka bumi. Dan yang pertama, kisah yang pertama ini diambil dalam surah Tur ayat ke-25 hingga ke-28. Dalam surah At-Tur ini menyatakan bahawasanya manusia-manusia penghuni syurga ini akan berkumpul, dan salah seorang daripadanya akan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ketika mana aku hidup di atas muka bumi pada ketika itu aku takutkan akan perintah Allah, aku takutkan azab Allah. Jadi semua aku lakukan, apa saja Allah suruh aku lakukan, tanpa sedikit pun aku tinggal, dan aku mengharapkan keampunan Allah setiap masa. Dan akhirnya atas berkat rahmat Allah aku dimasukkan ke dalam syurga ini." Ini penghuni syurga bagi tahu. Dan juga orang-orang lain yang mendengarnya mengatakan, "Sesungguhnya cerita kamu itu sama seperti aku. Ketika mana aku hidup di atas muka bumi, aku tidak lalai, aku selalu beramal, aku mempercepatkan amalanku, aku menambah-nambahkan amalanku, dan akhirnya dengan berkat rahmat Allah aku dimasukkan ke dalam ini dan berjumpa kamu semua." Itu yang diberitahu oleh ahli syurga. Dan yang kedua, mereka juga akan mengatakan yang difirmankan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 50 hingga 53, yang mengatakan, salah seorang ahli penghuni syurga ini mengatakan, "Sesungguhnya ketika mana aku hidup di atas muka bumi, aku ada seorang kawan. Kawan ini menafikan tentang hari kematian. Kawan ini menafikan tentang hari kebangkitan selepas kematian. Kawan ini menafikan tentang hari pengadilan. Dan kawan ini apabila dia menafikan tentang benda-benda tersebut, dia cuba merosakkan keimananku. Dan akhirnya berkat Allah menjaga keimananku, imanku tidak terjejas, dan aku dimasukkan ke dalam syurga ini atas berkat Allah." Kemudian ahli syurga ini mengatakan, "Kalau kamu nak tengok sahabat aku yang mengatakan yang tidak percaya kepada Allah, jom kita pergi ke neraka dan dilihat, dipertunjukkan, inilah sahabatku yang menafikan tentang hak kekuasaan Allah." Tuan-tuan, Allah cerita di dalam surah As-Saffat ayat 50 hingga 53 yang mana benda ini berlaku. Mereka menceritakan bahawasanya dugaan di atas muka bumi amat hebat, bukan mudah. Seperti mana kita nak harungi, bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah untuk semuanya kita uruskan. Kerana apa? Kita ni ada satu lagi kawan, iaitu syaitan. Kadang-kadang bukan syaitan terosakkan kita, kawan kita yang manusia pun rosakkan kita juga. Itu pun dugaan dalam di atas muka bumi Allah. Dan di antaranya dinyatakan juga bahawasanya ada beberapa permintaan penghuni syurga kepada Allah yang kita rasa memang pelik pun permintaan ni. Permintaan pertama, seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mencintai unta. Agak-agak kalau masuk dalam syurga ni dapat tak aku dapat unta?" Kan pelik dia. Jadi apa Rasulullah cakap? Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Arab Badui, sekiranya Allah telah memasukkan kamu di dalam syurga, insya-Allah apa saja permintaan kamu akan ditunaikan." Kamu nak minta unta, dapat unta. Kamu nak minta apa, pasti akan dapat. Yang kedua, permintaan ahli syurga iaitu untuk bercucuk tanam. Ada seorang penduduk syurga meminta izin kepada Allah untuk bercucuk tanam, lalu Allah mengatakan kepadanya, "Memang kamu akan dapat apa yang kamu nak, lalu buatlah."
lalu diberikan biji benih yang segar daripada syurga. Apabila biji benih ini ditanam dengan segala tumbuh dan hasilnya sebesar gunung, lalu Allah berkata, kamu raihlah apa yang kamu tanam, dan sesungguhnya Allah juga beritahu bahawasanya kamu penghuni syurga tidak akan puas dengan apa yang kamu dapat. Allah dah bagi tahu dah bahawasanya kita duduk dalam syurga, kita juga tidak akan puas dengan apa saja permintaan kita. Dan permintaan yang ketiga ialah daripada Abu Sa'id Al-Khudri, berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada penghuni syurga minta anak iaitu jika seseorang mukmin ingin mempunyai anak di syurga, Allah mengandungkan dia, Allah melahirkan dia, dan pada ketika itu tetaplah usianya seperti mana kamu mahu. Sekiranya kamu mahu dia lahirkan umur 10 tahun, jadilah ia 10 tahun. Sekiranya kamu terus menjadikan ia besar, jadikanlah ia besar. Tuan-tuan, hebat. Sebab itu apabila inilah salah satu dalil mengatakan ahli-ahli syurga juga akan mohon kepada Allah kembali ke muka bumi, kerana ingin menambah amalan-amalan, ingin menambah semua benda amalan perkara untuk dibawa ke syurga. Ketika itu hanya amalan di atas muka bumi sahaja diterima, amalan di dalam syurga tidak akan diterima oleh Allah. Itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga berkenaan dengan penghuni kubur, alam barzakh. Dinyatakan dekat sini, tuan-tuan dan Allah, setengah para salaf akan menggali kuburnya dirinya sendiri. Apabila dia berasa jemu dalam beribadat, mereka akan duduk di dalam kubur untuk merasai saat kematian. Dinyatakan bahawasanya orang-orang yang beribadat, yang telah jemu beribadat, solat dah buat, puasa dah buat, zakat dah buat, semua dah buat, dah tak tahu benda apa nak buat dah. Ada ke di kalangan kita orang macam ni? Ada kot. Solat fardu buat, sunat habis dah, dia kata aku tak tahu nak buat apa dah. Lalu ahli ibadah ini menggali kuburnya sendiri, dan apabila dia kubur, dia kebumikan di situ, ditutup balik, dia merasakan, ya Allah, betapa sempitnya kubur ini, ya Allah, ya Allah, betapa panasnya, ya Allah, betapa gelapnya kubur ini. Lalu dia mengatakan, wahai diriku, sekiranya kau diberi peluang untuk minta kepada Allah, apa yang kau nak minta? Lalu dirinya berkata, ya Allah, sekiranya aku diberi peluang untuk mohon kepada kamu, kembalikanlah aku ke muka bumi. Aku takut dengan kegelapan ini, aku takut dengan kesempitan ini. Aku kembali ke muka bumi, aku nak beramal supaya kuburku diluaskan, supaya kuburku diterangkan, dan supaya kuburku menjadi taman-taman di syurga. Lalu dia berkata, wahai diriku, sebenarnya kau masih hidup, kau tunggu apa? Bangun beramallah. Ini salah satu Allah bagikan penghayatan, yang mana perhayatan ini bernamanya tafakur. Apabila kita bertafakur, Allah datangkan keyakinan, kita pula yakin terhadap janji-janji Allah, dan pada ketika itu keimanan kita akan naik, maka kita akan beribadat. Ketika ini tuan-tuan, kalau kita nak merasai, pada pagi ini saya mencadangkan kepada pengurusi surau Ar-Raudah, kita buat program korek kurang lebih seorang satu. Kita duduk, siapa paling lama dia champion. Tak ada ni tuan-tuan, kita tak berani nak buat macam tu. Tetapi nak mendatangkan penghayatan tersebut, kita perlu lalui. Orang yang dah lalui akan datang penghayatan tersebut, bahawasanya akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke muka bumi. Sesungguhnya kubur ini menakutkan, sesungguhnya kubur ini amat gelap. Tuan-tuan, selepas ni tuan-tuan buka YouTube, ada dua peristiwa di Indonesia. Peristiwa pertama, seorang yang kurang waras dikebumikan selama 5 jam, ada yang kata 8 jam, dikebumikan di dalam kubur, dan di sebelah dia diletakkan satu buluh, dan buluh itu dilubang-lubangkan, di dalam buluh itu diletak seekor tikus, dan dikebumikan bersama-sama dengan pemuda tersebut. Apabila telah dikebumikan, ditutup dengan papan, dikebumikan betul-betul macam biasa. Pada awalnya orang sekelilingnya masih menunggu. Jam yang kedua seorang-seorang belah, jam ketiga tak ada orang dah. Itulah hakikatnya. Tidak ada orang yang akan tunggu di tanah perkuburan, melainkan semuanya balik. Dan Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang menghantar kita ke kubur, 2 akan balik, 1 akan tinggal. Ketika ini apabila cukup masa yang dijanjikan, dikorek semula kubur tersebut. Bila nak korek, semua datang balik, berkumpul. Semua menyaksikan saat-saat dikorek semula apakah yang telah terjadi. Bila dikorek sampai ke papan yang terakhir, dibuka papan, semua terkejut tuan-tuan. Bila tengok balik apa yang terjadi, kita tengok
Kalau tuan nak tahu apa terjadi, kita sambung minggu depan. Sudah, kacau Ustaz. Apa yang terjadi? Pertama, manusia itu masih hidup. Manusia ini masih hidup, tetapi lemah dan fizikalnya basah badan dia. Apabila dia angkat, ditanya, dia kata dia tak boleh jawab, tak boleh nak jawab. Dan apabila tikus itu dikeluarkan, buluh itu, tikus itu mati. Dan keadaan pemuda tadi lemah, dia kata tak boleh nak bayang. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia juga seorang ulama besar berjubah putih, dia buat pentas ni, pentas besar ni, pentas besar. Depan pentas ni dia buat liang lahat. Ulama ini dikebumikan betul-betul dengan berjubah putih lengkap. Apabila dah habis tempoh masa, bila diangkat, pertama daripada fizikalnya dia masih hidup, dan kelihatan pada bajunya basah. Dan bila ditarik, dia tanya pengalaman, dia kata, ya Allah, tak boleh nak cerita. Bila dia angkat naik sampai ke atas pentas, dia beri mikrofon, dia kata, ya Allah, tak boleh nak cerita, tak boleh nak digambarkan. Dan dada dia duduk punyalah laju. Last kali dia boleh cerita, dia kata, sesungguhnya benda ini cukup mengerikan. Cukup mengerikan. Dan inilah apabila kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 46. Allah menyatakan bahawasanya ahli-ahli kubur, ahli-ahli alam barzakh ini akan didedahkan dengan bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Kalau itulah amalan kamu tidak boleh mengelak bahang tersebut, kamu rasalah bahang api neraka ketika mana kamu duduk di dalam kubur tersebut, yang akan menyebabkan kamu kepanasan, yang akan menyebabkan kamu basah kuyup. Tuan-tuan, ini di antaranya. Satu lagi kisah, tuan-tuan, ini adalah filem. Nama filem ni, tuan-tuan, saya tak boleh sebut, tapi saya boleh je. Nama dia BURIED. Tuan-tuan boleh search. 2 jam setengah video ni. 2 jam setengah pelakon ada seorang, Best Award. 2 jam setengah pelakon seorang, Best Award. Untung siapa yang buat filem ni. Tapi filem ni, tuan-tuan, kita hayati sebenarnya bagaimana pula orang Mak Saleh ni boleh berfikir bahawasanya di dalam kubur ada ular. Dia cerita dia ada seorang sukarelawan bawa lori ditangkap, dia dikebumikan dalam keranda, ditanam hidup-hidup, dan di sebelah orang ni dia letak telefon supaya mengejutkan orang tersebut. Bila telah dikebumikan, telefon ini dibunyikan, orang ni terkejut. Dia kata, aku ni di mana? Tak ada orang bagi tahu dia dekat di mana. Kemudian ada orang telefon mengatakan, kamu sebenarnya ada satu tempat yang kamu pun tidak akan tahu, iaitu dalam keranda. Terkejut tuan-tuan orang ni. Tetapi di dalam filem tersebut menunjukkan apa? Dia juga mengkaji Al-Quran, dia juga mengkaji hadis. Yang pertama, dia katakan, dia cuba nak memecahkan, selagi mana dia bergerak, pernafasan dia akan habis. Udara tak cukup, jadi dia tak boleh nak bergerak banyak. Yang kedua, bagaimana ular boleh masuk dalam keranda tersebut? Apabila kubur itu disempitkan, pecah keranda tersebut, ular masuk di dalam keranda tersebut. Kalau dia tak buat, tuan-tuan, mungkin kita lihat dia juga memikirkan dalam Al-Quran, dia juga ambil daripada hadis Rasulullah, yang mana gambaran neraka, gambaran kubur itu adalah begitu. Itu suasana dia. Jadi kalau kita nak merasai, tuan-tuan, kita mungkin tak sanggup. Tapi kalau kita dapat rasai, insya-Allah itu mendatangkan keinsafan kepada diri kita. Juga dinyatakan bahawasanya salah seorang sahabat Rasulullah, iaitu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman apabila nampak kubur, beliau akan menangis. Lalu sahabat tanya, wahai Utsman, apabila diceritakan tentang neraka engkau tak menangis? Apabila diceritakan tentang peperangan kau tak menangis? Apabila diceritakan tentang malapetaka kau tak menangis? Tetapi bila diceritakan tentang kubur, kau pasti menangis. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, sesungguhnya Rasulullah telah memberitahu aku bahawasanya perjalanan kamu di alam akhirat, pintu pertama adalah pintu di dalam kubur. Sekiranya kamu lepas siksa kubur, insya-Allah pintu-pintu lain kamu akan lepas. Tetapi kalau kamu terkandas di dalam kubur tersebut, kamu jangan harap kamu akan lepas siksa-siksaan Allah di akhir-akhirat. Pintu pertama adalah di dalam kubur. Kalau kamu lepaslah daripada alam kubur ini, insya-Allah kamu akan lepas semua. Tetapi kalau kubur sendiri kamu terkandas, jangan kamu harap kamu akan lepas semuanya. Jadi kita ingat, pintu pertama kita di dalam kubur. Sebab itu ahli kubur apabila telah dimasukkan, mohon kepada Allah untuk dikembalikan, tetapi permohonan kamu tidak akan didengari. Kekallah kamu duduk di dalam kubur tersebut, dan berdasarkan amalan kamulah kamu duduk. Baik amalan kamu, baiklah
keadaan kamu, kurangnya amalan kamu, rasakanlah azab Allah ketika mana kamu duduk di atas, di dalam kubur tersebut. Jadi itulah di antaranya. Juga nyatakan bahawasanya ada seorang bernama Ar-Rabi Al-Qusaim. Ar-Rabi Al-Qusaim ini juga adalah seorang ahli ibadah. Dia katakan, ingin merasai tentang kubur. Dia menggali kubur di dalam rumahnya. Dia mengatakan, ketika mana aku bergembira dengan harta dunia, aku bergembira dengan dunia, aku gembira sikit, aku akan masuk dalam kubur, supaya hilangkan kegembiraanku. Aku tidak mahu dalam hatiku ada sedikit rasa kegembiraan ketika mana aku hidup di atas muka bumi Allah. Sesungguhnya bumi ini bukan dijadikan untuk bergembira, tetapi bumi ini dijadikan untuk kesedihan. Itu juga dikatakan oleh Syekh Atha'illah As-Sakandari dalam kitab hikam beliau. Dunia ini bukanlah untuk bergembira, dunia ini adalah cubaan. Sebab itu ahli ibadah tadi mengurik lubang kubur di dalam rumahnya. Ketika mana ada aku rasa gembira, aku akan duduk di dalam tersebut untuk hilangkan rasa gembira. Selepas hilangnya rasa gembira, aku akan bangun balik. Dan ketika itu aku baru ingat, sesungguhnya di dalam kubur ini amat menyiksakan. Kadang-kadang kita kena hayati. Sebab itu datang penghayatan kita, barulah datang semangat untuk beribadat. Kalau kita dilalaikan dengan benda-benda yang laba di atas muka bumi, kita akan dihanyutkan. Dan juga tuan-tuan dimati Allah, dia menyatakan juga bahawasanya Imam Ibn Qudamah meriwayatkan, dia kata ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini, dia menunaikan solat 2 rakaat di sebelah kubur, kemudian dia bersandar dan kemudian pemuda ini tertidur. Pemuda ini solat 2 rakaat di sebelah kubur, kemudian dia tertidur dan dia bermimpi penghuni kubur itu memarahinya. Penghuni kubur ini mengatakan, wahai pemuda, engkau telah menyakitiku. Pemuda ini berkata, ya Allah, apa yang aku buat? Aku tak buat apa-apa, aku hanya solat 2 rakaat di sebelahmu. Kemudian ahli kubur ini berkata, ya wahai pemuda, engkau telah menyakitiku kerana solat 2 rakaat yang kau buat. Sekiranya pahala itu menjadi milikku, adalah lebih hebat daripada sebesar bumi. Tetapi kamu masih hidup, Allah tak bagi tahu betapa besar ganjarannya, tapi Allah dah bagi tahu kami betapa besarnya ganjaran 2 solat rakaat tersebut. Sekiranya ia menjadi milikku, ia adalah lebih besar daripada harta sebesar bumi. Kamu pemuda, kamu masih hidup, kamu tak diberitahu oleh Allah tentang ganjaran tersebut. Tuan-tuan, sebab itu ganjaran tu amat besar, kita tak tahu. Kalau pagi dah saya kata Haji nak solat 2 rakaat ke banglo sebiji? Haji kata, Ustaz saya solat 2 rakaat. Bohong namanya. Tak ada orang nak buat. Tapi jawapan Ustaz saya nak banglo, betul-betul. Tak pasal solat bila-bila masa boleh buat. Itu jawapan yang betul ketika mana kita hidup di atas muka bumi Allah. Ganjaran yang segera kita akan kejar, tetapi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kemudian hari, kita lewatkan untuk mengejar. Kerana pada ketika itu kita tidak yakin dengan janji-janji Allah. Tetapi janji-janji yang disegerakan, harta yang disegerakan, ganjaran yang disegerakan, kita akan ambil. Tapi ingat, penghuni kubur mengatakan bahawa kamu hidup di atas muka bumi Allah, Allah tak nampakkan ganjaran kepada kamu, tapi Allah telah memberitahu bahawa kesannya ganjaran itu amat besar. Hanya solat 2 rakaat, tuan-tuan, bukan solat fardu lagi. Kalau 2 rakaat solat sunat itu dah ganjaran punyalah besar, macam mana pula ganjaran dengan solat fardu? Dan itu di antaranya tentang kubur. Kita masuk bab yang terakhir. Yang ini ada kaitan dengan harta. Jadi kita tengok lihat bahawasanya manusia apabila sampai sakaratul maut, manusia akan mohon kepada Allah bermacam-macam. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah berfirman, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datangnya kematian salah seorang daripada kamu. Lalu manusia akan berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak melewatkan kematianku sampailah sehingga aku boleh bersedekah? Tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, manusia akan mohon untuk dilewatkan kematian untuk bersedekah. Kenapa bukan solat? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan benda yang lain, tuan-tuan? Kerana sesungguhnya bersedekah ini adalah salah satu perkara yang paling susah untuk dilakukan. Walaupun senyum itu bersedekah, tetapi tidak dikira sebab tak keluar modal. Benda yang ada, harta yang kita ada, yang kita pegang, inilah paling susah nak dikeluarkan. Percayalah, seseorang yang dijanjikan akan mendapat duit,
Dia akan bernazar di dalam hatinya, ya Allah, sekiranya aku dapat duit ini, aku akan infak di sini, aku akan sedekah di sini. Tetapi bila dapat duit yang realiti, kamu lupa tentang hajat-hajat kamu lakukan perkara yang lain. Sebelum kamu dapat, macam-macam kamu boleh berjanji, tetapi bila kamu dah dapat, kamu lupakan semua janji-janji kamu. Yang kedua, yang menyatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mohon kepada Allah untuk dilewatkan kematian kerana kamu ingin berzakat, kamu ingin menunaikan haji. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki harta yang cukup untuk menunaikan haji atau sudah layak mengeluarkan zakat, lalu ia tidak sempat melaksanakannya, maka ketika saat kematiannya, dia mohon kepada Allah untuk dilewatkan kematian, untuk dikembalikan ke muka bumi, untuk melakukan zakat, untuk menunaikan haji. Ketika mana kamu dah layak tapi kamu tak lakukan, ketika saat kematian kamu akan minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kematianku dilewatkan supaya aku dapat berzakat dan supaya aku dapat menunaikan haji, kerana kamu dah layak tapi kamu tak buat. Itu di antaranya nasihat ketika mana kita hidup di penghujung nyawa. Sakaratul maut dah sampai dah, dan ketika itu ajal maut seseorang tidak akan dilewatkan dan tidak akan dicepatkan. Cukup masa jalan. Permintaan kamu hanyalah permintaan yang tak akan dapat ditunaikan. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Rabbirji'un la'ali a'malu solihan fima taraktu kalla. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke muka bumi, lewatkanlah kematianku supaya aku dapat beramal. Jadilah aku orang-orang yang soleh, tapi kamu tidak akan dilewatkan kematian. Cukup masa kamu akan pergi. Pada ketika inilah sebabkan yang pertama, disebabkan harta-harta kamu. Inilah dugaan yang paling susah. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada harta, tuan-tuan dah infakkan ke surah Ar-Rahman. Pada ketika itu, tuan-tuan tak rasa pun tentang harta yang tuan-tuan infakkan. Percayalah, itu adalah hidayah datang daripada Allah. Allah berikan kekuatan kepada kamu. Ketika itu kamu berinfak, ketika kamu bersedekah, Allah tenangkan hati kamu. Kamu tak pernah ngikut pun tentang benda tersebut. Percayalah, ia datang daripada hidayah Allah. Tetapi apabila kamu nak bersedekah, kamu nak masuk warna biru, kamu termasuk warna merah, kamu kejar tabung tu sampai dapat, ketika itu kamu tahulah bahawa kamu tak ikhlas. Hidayah Allah tak sampai. Dan juga ada soalan ketika saya kuliah duha muslimat. Kuliah duha muslimat ni tuan-tuan, muslimat je buat. Kalau muslimin, 2 orang je ada, Tok Bilal dan Tok Imam. Itu kuliah duha muslimin. Kalau kuliah duha muslimat ni ramai muslimin pun ada. Satu soalan dia kata, Ustaz, kalaulah saya sedekahkan, saya impak semua harta saya, Ustaz, kena nyawa saya panjang, tak mati-mati, siapa nak jaga saya, Ustaz? Ustaz nak jaga saya? Ujung tu penting tu. Sama juga soalan dia, Ustaz, kalaulah kena, Ustaz, saya mati dulu, tak sempat impakkan harta ini, apa terjadi pada saya? Tuan-tuan, inilah permainan dunia. Hartalah yang paling kita sayang. Ketika mana Rasulullah SAW mendukung cucunya, ketika dia sahabat datang, Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabat, cucu ini, anak ini akan menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Terkejut sahabat, bukankah anak ini datangnya daripada Allah? Ya, kerana sesungguhnya apabila kamu sebelum ada anak, kamu dapat meluangkan masa di masjid, kamu dapat meluangkan masa di majlis-majlis ilmu. Bila Allah kurniakan anak, kamu lapangkan masa kepada anak tersebut, kamu kurangkan pada majlis ilmu, kamu kurangkan duduk di masjid, kemudian dikurniakan pula harta yang banyak, lagilah kamu akan dilalaikan dengan amalan-amalan kamu sebelum ini, dan kamu akan dijauhkan daripada majlis ilmu. Ketika itu kamu rasalah kamu akan dekat dengan neraka Allah. Yang sebelum ini kita tidak ada, tapi bila diberikan, kita lalai, kita ikut apa yang tidak patut kita buat. Jadi sebenarnya tuan-tuan, cabaran harta ini amat banyak. Sebagai penutup tuan-tuan, saya buat satu kisah, yang mana kisah ini tuan-tuan tentang harta juga. Tetapi untung sesiapa yang diberikan hidayah dan taufik daripada Allah. Ketika ni tuan-tuan, sahabat saya datang. Sahabat saya tanya, Ustaz, mana nak buka pusat jagaan orang tua? Saya kata, saya pun tak tahu. Dia kata, kenapa? Dia kata, sahabat saya dah tuan, dia ada mak mertua. Dia kata dia berhajat nak hantar mak mertua dia pergi pusat jagaan orang tua. Sebab
Dia baca pusat jagaan orang tua ni tak macam dulu. Dia kata ada harian, ada mingguan, boleh hantar satu hari boleh. Jadi aktiviti banyak. Dia kata saya tak tahu. Lepas tu kenapa? Dia kata dia dah pergi satu tempat. Dia pergi satu tempat ni, dia telefon, dia tak bawa mak mentua dia mula-mula. Dia datang, dia nak pusing nak tengok keadaan pusat latihan tersebut. Bila dia datang, dia nak ziarah semua, penyela tu kata tak apalah, boleh pusing. Dia pun pusing. Pertama bila dia masuk, tuan-tuan, dia jumpa seorang pakcik berjubah putih ni, tengah pegang Quran ni atas katil, tengah kumat tengah hafal. Jadi sahabat saya kata mungkin tengah buat hafazan pun, bagus ni. Dia tak kacau pakcik tu, dia kacau pakcik-pakcik yang lain. Bila dapat ziarah, dia tanyalah, pakcik sihat? Dan soalan dia ialah, pakcik macam mana boleh pakcik datang sini? Siapa hantar pakcik? Mana anak makcik? Makcik pun sama. Makcik, macam mana boleh makcik datang sini? Siapa yang hantar makcik dan mana anak-anak makcik? Soalan dia kata, semua jawab sama je. Pakcik ke makcik jawab benda yang sama. Pakcik yang datang sendiri, makcik yang datang sendiri. Tapi bila tanya penyela, bohong. Dia kata, mana ada orang nak datang sendiri, semua anak-anak hantar ni. Tapi bila kita lihat, ibu bapa yang duduk tu masih nak jaga nama anak. Tak burukkan nama anak langsung. Kalau kata yang betul, apa masalahnya? Tapi itulah naluri ibu bapa. Tak nak rosakkan nama anak, tuan-tuan. Cakaplah macam mana buruk anak tersebut, dia tidak akan busukkan nama anak. Tapi bila dah sampai dia pusing, habis dia tengok, ya Allah, memang bagus pusat tu. Jadi bila nak balik, dia jumpa pakcik kata nombor 1 tadi, yang sedang pegang Quran tadi. Tapi pakcik tu tak pegang Quran dah. Pakcik tu duduk, kaki dia jatuh dekat katil, duduk. Jadi sahabat saya tanyalah, pakcik sihat? Rupa-rupanya tuan-tuan, sahabat saya kata, pakcik katil nombor 1 ni yang paling peramah. 1 dia tanya, 10 dia jawab. Ini baru seronok dah interview. Rupa dia lah yang paling peramah. Tanya sikit, jawab banyak. Dan di penghujung soalan, sahabat saya tanya, pakcik, macam mana boleh pakcik datang sini? Siapa yang hantar pakcik? Mana anak-anak pakcik? Pakcik yang peramah tadi, tuan-tuan ni, dia kemam mulut ni. Dia kemam, dia pejam mata seolah-olah nak menangis. Jadi sahabat kata, Allah, tersalah soalan dah ni. Tadi awalnya dah cantik dah, dia tukar soalan lain. Pakcik tak nak jawab dah. Dia kemam mulut dia, dia pejam mata. Dia tukar soalan lain, tak nak jawab dah, tak nak habis dah. Dia kata, Allah, tersilap soalan betul lah ni. Jadi akhirnya sahabat saya kata, pakcik dah waktu zuhur jom kita solat. Tetap, tuan-tuan, tak ubah. Pakcik ni tetap kemam mulut dia, pejam mata seolah nak nangis. Jadi sahabat saya kata, tak apa pakcik, dia balik. Bila sahabat saya nak pulang, pakcik dia pegang tangan dia ni. Dia kata, nak, jangan hantar mak dan ayah kat sini. Jangan hantar mak dan ayah kat sini. Ini bukan tempat mak dan ayah berehat. Mak dan ayah berehat ni di rumah, bukan di sini. Menangis pakcik tu. Dia ambil tangan sahabat saya ni, duduk sebelah dia ni. Dia kata, nak, pakcik ni dulu orang kaya. Pakcik orang kaya, pakcik orang kenamaan, semua orang kenal pakcik. Pakcik dia cerita balik macam mana dia boleh kat sini, tuan-tuan. Pakcik dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata ketika dia hidup dulu, dia dimasukkan dalam ICU, koma. Ketika dalam ICU koma tersebut, dia pun tak tahu berapa lama. Di dalam saat dia kritikal, isteri dia meninggal dulu. Orang yang sihat meninggal, orang sakit tak meninggal. Lepas isteri dia meninggal, dia pun sedar. Dan doktor beritahu pakcik tak boleh hidup lama dah. Pakcik akan mati sekian. Jadi pakcik dia dah pasal dah. Pertama dia kata, bila dia keluar daripada hospital, dia ziarah kubur isteri dia. Dia kata, orang yang sihat meninggal dulu, orang tak sihat tak meninggal lagi ni. Lepas tu dia balik rumah, dia panggil semua anak dia. Kenapa, tuan-tuan? Dia tahu dia nak meninggal. Dia habis sedekahkan semua. Harta dia bagi tahfiz, bagi masjid, bagi pusat latihan, bagi anak-anak. Rumah banglo yang dia kata dia duduk tu, terus sign, pindah nama anak. Dia tahu dia nak meninggal, dia pindah nama anak, semua kosong. Tuan-tuan, kalau kita tahu kita nak meninggal, tuan-tuan, ini yang kita akan buat. Tetapi kita tak ada beritahu. Allah mengatakan bahawa kamu akan meninggal sekian. Pasti penuh tabung ni, tuan-tuan, kejap lagi. Tapi kita tak ada beritahu. Allah bagi tahu pakcik ni, wahai pakcik akan mati sekian. Habis semua diimpakkan. Rumah siap tukar nama. Itu yang kita akan buat, tuan-tuan. Tapi kita tak ada beritahu, kita masih dilalaikan. Sakit pun tidak. Tetapi pakcik kata apa, tuan-tuan? Selepas 2 tahun, dia impakkan semua harta kosong ni. Selepas 2 tahun, anak jual rumah tersebut. Rumah yang dia duduk tu anak dia jual.
Dan dia kata semenjak dia serahkan semua harta, anak anggap dia dah mati lah. Sebab dia kata dia tak didik anak dia dengan agama. Rumah yang dia duduk, anak jual. Mana nak duduk dah, dia kata. Pakcik tak ada tempat lain. Itu selepas 2 tahun. Dia kata selepas 2 tahun pakcik tak mati-mati lagi. Yang pakcik sepatutnya mati meninggal lama dah. Selepas 2 tahun pakcik tak mati-mati lagi. Dah kena halau daripada rumah. Ada sahabat datang, jom bawa. Pakcik duduk pusat latihan ni dah 6 tahun, pakcik tak mati-mati lagi. 2 tahun di rumah, 6 tahun di pusat, pakcik tak mati-mati lagi, dia kata. Cuma dia kata apa tuan-tuan? Pakcik bersyukur kepada Allah. Bila pakcik ditempatkan di pusat ni, pakcik baru kenal Allah, pakcik baru kenal Rasulullah. Pakcik beramal seolah-olah besok pakcik akan meninggal. Setiap kali pakcik solat, pakcik membayangkan besok pakcik akan meninggal. Setiap kali pakcik berdoa, pakcik akan berdoa seolah-olah besok pakcik akan meninggal. Tuan-tuan, ini adalah solat yang terbaik dan ini adalah doa yang terbaik. Kita tak pernah rasai ketika itu tuan-tuan, sebab kita tak pernah mengalaminya. Tetapi percayalah, sekiranya dikabarkan kepada kamu, kamu akan meninggal, sudah pasti amalan kamu adalah amalan yang terhebat. Sila-sila 24 jam tuan-tuan kita solat, kita tak tinggalkan tikar sejadah. Tetapi pakcik ni kata apa? Allah dah bagi tahu. Semenjak dia duduk situ, dia berdoa kepada Allah seperti mana besok dia akan meninggal. Dan dia kata ada satu doa dia tak pernah lupa. Semenjak dia duduk pusat tersebut, setiap malam dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu hati anakku, supaya anakku datang ambil. Selama 6 tahun tuan-tuan, anak tak pernah datang. Pakcik duduk sini, pakcik berdoa, pakcik beramal dengan kawan-kawan, anak tak pernah sampai. Dia kata, ya Allah, satu dugaan, tapi ditempatkan di tempat yang baik. Lepas tu bila sahabat saya nak pulang, si pakcik dia kata, nak, besok anak pakcik datang ambil. Tiba-tiba je tuan-tuan. Jadi sahabat kata, ya Allah pakcik, doa pakcik dimakbulkan, anak pakcik datang ambil. Ya Allah, betul, anak pakcik besok datang ambil. Seronok pakcik dia tuan-tuan. 6 tahun duduk di pusat tu menunggu anak datang ambil. Akhirnya anak datang ambil. Jadi bila sahabat saya tengok, sahabat pun saya gembira. Sahabat saya pulang. Selepas sahabat saya pulang, seminggu selepas tu sahabat saya bawa mak mertua dia untuk dimasukkan, sebab dah setuju dah. Sahabat saya bawa mak mertua dia. Ketika itu dia bawa, dan sahabat saya pergi cari pakcik tu dulu. Dia pergi ke katil nombor 1, pakcik tu dah tak ada dah. Bila tanya dekat penyelia, mana pakcik tu? Penyelia tu susah nak jawab. Dia kata sebenarnya pakcik tu baru meninggal 3 hari lepas. Maksudnya 4 hari selepas sahabat saya pulang, pakcik tu meninggal. Dan ketika itulah penjaga ni kata, ya Allah, dia panggil dia ke sahabat tu, sahabat. Dia kata ketika abang datang tu jumpa dengan pakcik tu, itu kali terakhir tu. Lepas abang jumpa pakcik tu punya happy. Dia kemas barang, dia peluk barang dia ni. Besok subuh dia tunggu dekat pintu, dia kata anak dah datang. Padahal anak tak pernah telefon. Anak tak pernah telefon. Dia kata pakcik dia tunggu dekat pusat tu, tunggu daripada subuh, pujuk masuk tanah. Dia kata anak dah datang. Dia tunggu sampailah ke zuhur, pujuk masuk, pakcik dia masuk, solat. Lepas solat keluar balik, tunggu anak dah datang. Pakcik, anak tak pernah telefon pakcik, anak dah datang. Sampai dia marah lagi penjaga. Sahabat-sahabat lain semua keluar teman pakcik ni. Daripada berdiri, daripada duduk, dia bawa pula kursi ke situ, sebab dia nak tunggu juga di pintu. Sampai waktu asar. Sampai waktu asar masuk, minum, keluar balik sampai ke maghrib, sampailah ke isyak hari yang pertama. Hari yang kedua, selepas solat subuh, dia terus keluar, tunggu. Sama seperti hari pertama. Tetapi hari ketiga tuan-tuan, pakcik ni dah lemah dah, orang tua, makan pun tak banyak. Tapi bila dia push tenaga daripada ketika tu, ya Allah, siapa yang tengok dia kata kesian sangat. Dengan tidak ada tenaga tunggu anak datang. Dan hari yang keempat, bila sampai waktu zuhur, diminta masuk, pakcik ni meninggal selepas solat. Ketika solat, tidak ada anak yang datang. Orang lain akan kata kesian pakcik ni, mungkinlah pakcik ni dapat balasan daripada Allah, mungkinlah anak-anak dia harta. Semua orang cakap pasal pakcik ni, tapi bagi saya tuan-tuan, pakcik ini yang paling beruntung. Pertama, Allah bagikan dia kekuatan. Allah boleh buat, dia boleh infakkan semua harta yang mana kita tak boleh buat tuan-tuan. Kita ada banyak harta, macam mana kita tak akan buat macam mana pakcik ni buat? Kerana Allah bagi pedayah, hidayah dan petunjuk. Harta banyak mana pun dia boleh sedekah. Yang kedua, Allah tempatkan di pusat latihan tersebut kerana untuk beramal. Selama 6 tahun dia beramal, tak ada orang kacau. Selama 6 tahun dia boleh beramal, tidak ada yang mengganggu. Yang
ketiga, mungkin Allah tak makbulkan doa anak tak datang ambil kerana takut bila anak datang ambil, anak akan merosakkan pakcik ni. Kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, semua perancangan daripada Allah. Apa saja yang kita terima, bala apa yang kita dapat, kita mohon doalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah lebih berkuasa. Apa yang kita rancang tak semestinya betul, perancangan Allah lebih sempurna. Sebab itu Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan pun berkata, doalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan doa-doa kamu. Sebab itu tuan-tuan, apabila ketika kita mana hidup di atas muka bumi ni, Allah, muka bumi ni tidak ada semua benda kita boleh selesaikan. Tak boleh. Semua ini adalah cabaran, semua ini adalah dugaan. Yang mana kita boleh buat ialah kita mengadu kepada Allah. Allah berikan hidayah dan petunjuk, Allah bimbing kita, seperti mana Allah bimbing pakcik ni tuan-tuan. Kalau Allah tak bimbing pakcik ni tuan-tuan, ketika mana dia ada banyak harta, ketika mana dia lupa kepada Allah, ketika itu kalau dia dimatikan, apa nasib pakcik ini? Tetapi bila hidayah Allah sampai, Allah tempatkan di satu pusat, dia boleh beramal tanpa ada gangguan. Walaupun dia berdoa untuk anak datang ambil, Allah tak makbulkan, takut anak ini akan merosakkan pakcik ini, kita bukan tahu. Sebab itulah apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini ialah kita berserah balik kepada Allah. Itu saja tuan-tuan. Jangan kita mengharapkan kekuatan diri kita untuk kita menghapuskan semua dugaan. Kerana Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah bagi tahu kepada semua sahabat, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabat sekalian, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalan-amalan kamu. Lalu salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, adakah termasuk kamu? Rasulullah mengatakan, ya, termasuklah aku. Aku akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalanku, tetapi daripada rahmat Allah. Kalau Rasulullah tak boleh masuk syurga berdasarkan amalan Rasulullah, kita takkanlah masuk amalan, kita takkanlah berdasarkan amalan kita masuk syurga Allah. Sebab itu Rasulullah juga begitu berserah kepada Allah, nescaya Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, dan kita dapat menghadapi semua saja, apa saja dugaan. Dan percayalah, dugaan itu semuanya datang daripada Allah, dan kita kembalikan dia kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka wa bi amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.